Dalam video kali ini, kita nak review beberapa perlawanan World Cup yang telah berjalan pada match week kedua. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So tak mahu cakap banyak, kita nak review beberapa perlawanan yang telah berjalan. Kita nak review secara ringkas dan juga padat. First kita start game Qatar lawan Senegal. Game ni aku jujur aku tak tengok, so kita recap je. Dalam game ni memang terbukti Qatar masih lagi belum ready untuk World Cup. Tapi ni baguslah sebagai pendedahan untuk mereka. Walaupun mereka menjadi pasukan pertama yang tersingkir daripada Piala Dunia selepas kekalahan 3-1 kepada Senegal. Tapi aku berani bet lah 4 tahun ke depan mereka akan jadi tim yang lagi kuat dan mungkin akan bersedia betul-betul untuk main dekat Piala Dunia. So kita tengok game kedua, itu Wales dengan Iran. Walaupun Wales control game sampai 62%, tapi Iran lagi efektif dalam game ni. Total ada 21 shot yang Iran buat. Dan serangan Iran lagi menjadi-jadi selepas Wayne Hennessy, goalkeeper Wales tu, kena keluar sebab kena kad merah. Dua gol last minute memang padu mat. Minit ke 98 dengan minit ke 101 memang padu. Aku kalau jadi player Wales ataupun penyokong Wales, tobat koyak gila. Tapi nak buat macam mana kan, ni bola sepak, hang kena terima je lah. Ada masa hang seronok, ada masa hang sedih. Tapi just nak bak kat hang, kalau game ni seri sekalipun, aku still rasa Iran deserve menang dalam game ni. Sebab mereka pamerkan kualiti yang sangat baik dalam game ni. Lagi-lagi striker mereka Mehdi Taremi, walaupun tak skor dalam game ni. Yang ketiga, Ecuador versus Belanda. What a performance daripada Enner Valencia dan juga Ecuador. Aku rasa memang Ecuador padu gila dalam game ni. Tapi bila tengok balik game ni, bukanlah Belanda main teruk, tapi Ecuador main bagus sangat. Ramai kritik permainan Belanda kan. Bagi aku memanglah kan, permainan Belanda dia lebih kurang macam permainan MU dululah, mengantuk dan bosan dan kurang intensity daripada pemain Belanda. Membuatkan player-player Ecuador ni mudah untuk ambil kesempatan untuk buat high press kepada player-player Belanda untuk rampas bola. Dan separuh masa pertama, Belanda dapat gol melalui Cody Gakpo dan sempat disamakan kedudukan oleh Estupinan. Tetapi gol tu digagalkan oleh VAR. Gol tu kira kontroversi jugalah. Ramai yang tanya pasal apa gol tu dibatalkan, sedangkan tak kena apa player offside tu. Tapi menurut referee, gol tu dibatalkan disebabkan player offside tu dia mengganggu vision goalkeeper, membuatkan goalkeeper tak boleh save dengan baik. So itulah disebabkan gol tu dikira offside, disebabkan ref kata pemain tu terlibat juga dalam build up untuk dapatkan gol tu. Ref dah kata pada macam tu, kita terima je lah. Tapi sekarang Ecuador tetap dapat menyamakan kedudukan melalui jaringan Enner Valencia, yang bagi aku memang solid gila untuk Ecuador. 6 gol last Ecuador semua dia skor. Dalam World Cup ni memang dia carry Ecuador teruk lah. Kita nak tengok last game lawan Senegal, adakah dia boleh carry Ecuador lagi ataupun Ecuador akan terciduk dengan Senegal. Dan ramai yang kata dalam game ni Ecuador deserve menang, tapi bagi aku deserve 1 point lah each team. Sebab dua-dua tim boleh kata main bagus juga, walaupun Belanda dapat kurang intensity. Tapi macam misalnya kan, Belanda still being Belanda lah. So itulah aku rasa deserve 1 point untuk kedua-dua tim. Game seterusnya, football lawan soccer. England lawan USA. Kita nak tengok dalam game ni siapa lagi bodoh. Tapi England dalam game ni aku tengok line up aku macam aduh, Mount masih lagi dimainkan lah. Dalam game lepas, walaupun dia pemenang 6-2 dengan Iran, tapi Mount ni tak function. Aku duk pelik kan, Mount ni duk simpan gambar pelik-pelik Southgate ke apa kan. Sampai tak berani nak dropkan dia. Player-player star macam Foden pun tak masuk dalam line up. Lepas tu tak masuk dekat first E. Ingat nak masuk lah dekat sub. Tengok-tengok dia buat masuk Grealish, dia tak buat masuk Foden. Aku pun macam pelik lah. Dan dalam game ni England memang terbukti memang dah lagi lah dalam game ni. Dan kita tak tahulah performa lepas sekadar nasib ataupun performa dalam game ni dah depan menurun. Bagi aku midfield USA memang makan midfield England. Player macam Tyler Adam, kalau ada WWE, dia ni lebih kurang Smackdown lah semua midfield England. Jude Bellingham dalam game ni kurang, Declan Rice okey dah sikit, dan Benzema memang teruk. Dan seorang lagi player yang patut diperhatikan adalah Yunus Musa. Tapi lalah kali England seri juga, dan aku rasa USA deserve untuk menang dalam game ni. Tapi itulah, 1 point tu kira okey lah untuk mereka. Yang aku tak tahu tu adalah beberapa player England. Sebab dapat nampak dalam game ni England buntu untuk ciptakan peluang. Southgate ada je player macam Arnold, ada je player macam Foden boleh ciptakan peluang untuk England, tapi tak masukkan. Arnold tu kemungkinan besar dia takut lah kan bahagian defending akan bocor. Tapi why not kalau dia bagi peluang dekat Arnold dan juga Phil Foden. Foden tu untuk Manchester City sampai dapat main dekat UCL, sampai setiap game diberikan kepercayaan oleh Guardiola. Takkanlah Southgate tak boleh bagi kepercayaan dekat dia. Tu memang sayang lah. So kita move ke next game, iaitu Poland lawan Arab Saudi. Game ni aku nak abadkan hang, walaupun Poland menang, tapi Arab Saudi memang main bagus gila. Confident mereka bawa daripada game Argentina masuk ke dalam game ni. Tapi Arab Saudi mereka ada masalah. Wajid Szczesny dalam game ni memang perform gila. 5 save dia buat termasuk 1 penalti. Al-Dawsari, striker telah menjadikan gol ketika berhadapan dengan Argentina itu. Walaupun dalam game ni dia tak skor, tapi dia bagi banyak ancaman jugalah dekat Szczesny. Tapi dalam game ni Lewandowski memang kelas. Buat 1 assist dan juga dapatkan 1 gol, iaitu gol pertama dia dalam World Cup. Dan aku rasa gol Zelensky tu telah membunuh semangat pasukan Arab Saudi lah, tapi tak terlalu membunuh. Dan aku rasa gol Lewandowski tu memang bunuh gila semangat mereka dalam game ni. Sebab dapat nampak lepas mereka bolos gol kedua, mereka ni memang senang bocok gila. Dan nampak tak ada semangat untuk bermain dalam game ni. Tapi boleh kata overall sampai mereka bolos gol pertama, mereka ni memang all out attack lah.
Dan memang patut dipuji juga penampilan mereka. Dan mereka ni masih lagi open untuk layak ke round 16 kalau mereka dapat menang dengan Mexico dalam game last nanti. Tapi harap-harap kereta yang Raja bagi tu jangan tarik balik lah kan. Siapa suruh bagi awal-awal? Menang Argentina terus bagi cuti lah. Ni kalah dengan Poland lah. Tak tahulah nak tarik balik apa kereta tu. Harap-harap tak tarik balik lah. Jangan jadi buruk siku. Next game adalah Argentina berhadapan dengan Mexico. Aku boleh kata first half memang dull teruk lah untuk Argentina. Mula second half pun nampak dull teruk. Nampak tak ada confident dalam gerakan bola. Nampak buntu untuk melakukan serangan. Tapi Messi macam biasa. Time orang perlukan dia, tentulah dia ada. Gol yang Messi score tu memang padu. Finishing dia memang mantap. Dia touch bola terus score. Dah lah daripada lock kotak penalti. Dan cara dia shoot tu memang mantap. Dan aku tengok lepas Messi score lah, gameplay Argentina berubah menjadi lagi agresif. Dan juga lagi efektif. Dan terbukti lah pasukan Argentina ni, mereka tak perform bukanlah disebabkan mereka ni tak padu. Tapi disebabkan mentality mereka yang down. Mungkinlah disebabkan kalah dengan Arab Saudi. Tapi selepas Messi score tu, penampilan mereka memang cukup baik lah. Lagi-lagi selepas kemasukan Enzo Fernandez. Enzo Fernandez lepas dia masuk memang lagi bagus lah. Performa Argentina lagi laju berbanding sebelum dia. Dan Mexico, aku rasa mereka buntu dalam game ni disebabkan mereka tak ada finisher pure nombor 9. Dulu mereka ada Raul Jimenez, setelah ni mereka dah tak ada dah. Membuatkan setiap serangan mereka tu bila nak cross dalam kotak penalti tak ada orang. So itulah aku rasa antara sebab mereka buntu dalam World Cup kali ni. Raul Jimenez ada tapi cuma tak perform macam dulu lah kan. Lepas dah terantuk kepala dengan David Luiz dulu tu, memang tak pernah elok pun performa dia sampai lah ni. Sebab asyik injure je. Dan memang good game untuk Argentina walaupun mereka menang dalam game ni. Game last mereka kena all out juga untuk kalahkan Poland. Ataupun kalau mereka seri, tiba-tiba Mexico menang dengan Arab Saudi ke, ataupun Arab Saudi menang dengan Mexico, memang habislah Argentina. So memang mau tak mau Argentina kalau tak mau cakap banyak, kena menang dalam game last. Game Perancis dengan Denmark aku nak bakkan jujur aku tak tengok. Tapi Mbappe performa memang baik lah. Telah skor 2 gol dalam game ni. Total 3 gol setakat lah telah skor dalam World Cup. Dan Perancis ni boleh kata macam mereka tampak semua orang yang predict mereka ni akan tersikit awal. Mereka ni menjadi pasukan pertama yang layak ke round 16. Mereka macam nak kata, apa curse kami kan? Kami adalah tim pertama yang layak ke round 16. Memang cukup bagus lah Perancis ni. So kita move ke game seterusnya, iaitu Jepun versus Costa Rica. Aku rasa game ni antara game yang paling rugi untuk Jepun. Sebab apa? Jepun telah memilih jalan susah. Sepatutnya kalau Jepun menang dengan Costa Rica, mereka menjadi salah satu tim yang paling awal untuk dapat layak ke round 16. Tapi sayang, mereka kalah dalam game ni. Bukan seri, kalau seri boleh tahan lagi, ni kalah. Banyak peluang dibuang oleh player-player Jepun. Dan nampak macam memandang rendah kat player Costa Rica pun ada juga. Dan Costa Rica memang banyak main low block. Costa Rica dalam game ni hanya ada satu shot on target saja. Dan satu-satunya tu pun gol. Tapi cara Jepun main dalam game ni memang deserve menang. Tetapi disebabkan penyudahan mereka tu yang tumpul. Dan mereka ni selalu lambat release bola dalam game ni. Aku duk nampak macam masalah tu main daripada game Jerman hari tu. Tapi sekarang mereka main elok. Tapi dalam game ni sampai habis mereka duk pegang bola lama. Bila mereka pegang bola lama, mereka susah nak release bola dalam kotak penalti. So payahlah mereka untuk skor. Dan jujur nak abad kat kalau mereka tersikir daripada World Cup kali ni, game lawan Costa Rica ni adalah game yang paling mereka akan menyesal sampai bila-bila. Sebab hambai lah kan, lawan Jerman betul-betul mati-matian boleh menang 2-1. Costa Rica bukan seri, ni kalah 1-0. Dan last game nak lawan dengan Sepanyol pula. Sepanyol yang orang favourite kan sebagai juara. Tapi mana kita tahu kan, bola tu bulat. Mungkinlah Jepun boleh singkirkan Sepanyol, kita tak tahu. Kita tengoklah last game nanti macam mana. Dan next game adalah Belgium berhadapan dengan Morocco. Belgium telah dikejutkan oleh pasukan Morocco. Dalam game ni Morocco is better team daripada Belgium lah. De Bruyne memang hilang dalam game ni. Batshuayi penyudahan memang tumpul. Dan poor decision making. Sebelum tu Morocco dapat gol dah tapi offside. Free kick daripada Hakim Ziyech. Dia kata terkena player tu lah, lalu kali offside pula kan. Tapi akhirnya Morocco berjaya tundukkan Belgium bukan dengan 1 gol, tapi dengan 2 gol. Satu daripada jaringan Romain Saïss dan satu lagi jaringan daripada Zakaria Abou-Khlal. Dan masalah pemilihan line up pun menjadi masalah. Kita tengok Roberto Martinez tu kan letak Timothy Castagne dekat defend. So aku tak faham lah kan apa yang dia buat. Dan lalah kali game ni makan diri mereka. Last game mereka akan berhadapan dengan Croatia pula. So kita tengok macam mana, adakah mereka dapat menang dengan Croatia. Dan next game adalah antara big game dalam World Cup match week kedua ni adalah Spain berhadapan dengan Jerman. Game memang intense. Spain pegang game tapi Jerman buat counter attack. Spain ada banyak chance untuk score tapi poor finishing lah. Tapi masuk jam Morata terus Morata score. Memang bagus. Dan macam aku kata dalam video sebelum ni, aku kata Jerman mereka bagus attack tapi mereka tak ada finisher. Mereka tak ada finisher macam dulu mereka ada Mario Gomez ataupun Miroslav Klose. Dan masuklah seorang striker bernama Niklas Füllkrug. Ui, aku minat dia tak bohong kat hang. Movement dia, positioning dia, cara dia scan orang kanan kiri dia. Memang aku suka gila cara permainan Niklas Füllkrug ni. Seriously memang dia tipikal nombor 9 dan memang aku suka. Dan dekat Bundesliga pun dia perform. Dengan Werder Bremen telah skor 10 game daripada 14 gol dalam Bundesliga. Dan dalam game ni dia memang membuktikan yang pasukan Jerman telah menjumpai seorang pion nombor 9. Dia telah menjadikan gol penyamaan untuk menyelamatkan Jerman daripada tersingkir daripada Piala Dunia. Kemungkinan besar lepas ni Niklas Füllkrug akan start dalam line up Jerman sebab dia adalah antara the missing pieces yang Jerman hilang
Jerman aku rasa sejak ditinggalkan oleh Mario Gomez dan juga Miroslav Klose, mereka ni tak ada striker betul-betul pure nombor 9. Mereka ni banyak letakkan Kai Havertz dan juga Timo Werner sebagai striker yang bukan pure nombor 9. Dan aku rasa kalau betul-betul Niklas Füllkrug ni boleh perform bersama Jerman, tak mustahil Jerman akan menjadi antara kiri utama untuk juara dalam World Cup kali ni. Dan minta maaf, game South Korea, game Croatia dan juga game Cameroon aku tak tengok. Sayang mat. Cameroon comeback dengan Serbia, South Korea comeback dengan Ghana tapi kalah. Croatia menang 4-1 dengan Kanada. Dan kita move ke next game, Brazil berhadapan dengan Switzerland. Dari awal lagi aku tak berkenan dengan line up. Tite telah menurunkan line up 4-4-2. Awak tak pakai line up sama je 4-3-3. Neymar tak ada terus ubah formation. Player-player yang digunakan sama je, cuma formation dia berlainan. Lucas Paqueta selalu diletakkan di bahagian attacking midfielder ataupun center midfielder. Diletakkan sebagai partner Richarlison untuk menjadi striker dalam game ni. Dan aku duk fikirkan, why not letak Lucas Paqueta belakang Richarlison? Sebab Richarlison ni boleh kata selalu hilang bola. Dan bila ada player macam Lucas Paqueta untuk backup Richarlison, akan mudahlah lagi serangan Brazil. Macam game lepas, Neymar menjadi backup untuk Richarlison memang cukup bagus. Tapi sayanglah member injured pula dan kemungkinan besar tak dapat main dalam keseluruhan World Cup kali ni. Separuh masa pertama, Brazil nampak buntu dengan low block Switzerland. Tapi aku rasa kemasukan player macam Rodrigo lah yang telah membantu pasukan Brazil. Walaupun Rodrigo tak menjadikan gol dalam game ni, tapi gerakan dia ni telah memberikan banyak space kepada Vinicius Junior untuk lagi banyak melakukan gerakan. Dan akhirnya gerakan daripada Vinicius Junior ni lah telah berjaya membuat cross untuk Casemiro skor gol. Dan sebelum tu Vinicius ada skor gol juga tapi offside. Tapi dalam kali gol Casemiro tu memang buat volley daripada dalam kotak penalti. Dan mungkin antara gol terbaik juga dalam edisi kali ni bagi aku lah. Bagi hampa tak tahulah. So tu lah, Brazil menjadi pasukan kedua yang layak ke round 16 selepas pasukan Perancis. Dan game terakhir adalah Portugal berhadapan dengan Uruguay. Portugal menjadi pasukan ketiga yang layak selepas Perancis dan juga Brazil. Bila tengok game ni, Uruguay memang terbukti tak boleh makan Portugal. Tapi awal-awal tu bertangkur adalah sikit kan, hampir skor. Aku rasa memang terkejut gila dengan dribble dia. Hampir-hampir skor gol. Melepasi Pepe dan juga Ruben Dias dengan mudah aja. Tapi lelaki dia tak dapat skor sebab Diego Costa save. Dan aku boleh kata, kalau tak ada Valverde dengan bertangkur dekat midfield Uruguay, memang barai teruk lah. Aku rasa memang mati gila midfield mereka. Dua midfield ni lah selalu menguncang-ngancangkan pertahanan Portugal, yang aku rasa memang bagus gila. Tapi sayanglah, attacking Uruguay memang tumpul. Player macam Cavani off form dalam game ni. Nunes memang teruk lah. Aku bukan nak kutuk dah, tapi memang teruk gila dalam game ni. Banyak galik, banyak movement-movement yang silap. Positioning dia agak kelop sikit lah dalam game ni. Laran-laran daripada dia mudah dijangkau. Dan aku nampak serangan Uruguay nampak lagi bagus selepas kemasukan player macam Suarez, player macam Facundo Pellistri dan juga Gomez. Portugal dalam game ni walaupun dia pemenang 2-0, tapi dia pun ni nampak struggle untuk masuk ke dalam kotak penalti pasukan Uruguay. Disebabkan kurang kesefahaman player macam Joao Felix, macam CR dan juga Bernardo Silva yang kadang-kadang switch dengan Bruno Fernandes dekat bahagian winger. Tapi nak contohkan, Bruno Fernandes dalam game ni memang padu lah. Macam game lepas, game ni pun dia padu. Aku rasa Bruno Fernandes kalau Portugal teruskan momentum dalam World Cup ni, kemungkinan besar akan menjadi antara best player dalam World Cup kali ni. So kita kena perhati Bruno Fernandes elok-elok. CR dalam game ni bagi aku dia kurang sikit lah. Tapi okey lah, tak ada lah teruk. Dan gol pertama dapat tu kan, ui CR claim oh. Kena rambut selai dua helai, dia claim oh. Bila aku buat kat live TikTok kan, ramai kata CR ni lahir kat Indonesia sebab kaki claim. Aku tak tahu lah kan, mereka kata aku tak kata. CR dah celebrate dah, nasib baik tak buat su je. Kalau buat su tu habis-habis game tengok-tengok nama kat Bruno kan, macam mesti dah haru kan. Tapi aku rasa CR main peranan juga untuk dapatkan gol ni. Disebabkan apa? Disebabkan kalau dia tak cuba untuk tanduk bola tu, aku rasa goalkeeper akan mudah untuk tangkap bola tu. Dan gol kedua adalah gol penalti selepas bola terkena tangan Jimenez dekat Uruguay. Dan sekali lagi sayang untuk CR sebab dia keluar awal. Kalau tidak dia ambil penalti tu boleh lah skor kan sama dengan Messi. Tapi bila dia keluar, Bruno Fernandes ambil tanggungjawab untuk skor gol penalti dan berjaya untuk menjadikan gol kedua dalam game ni, sekaligus gol kedua dia untuk tournament kali ni. Dan Uruguay bagi aku memang sayang gila sebab lepas depa bola gol pertama tu, permainan depa memang cantik untuk dapatkan gol penyamaan tu. Tapi bila kena penalti memang tak boleh nak kata apa lah. Kalau memang kill the game lah, memang Uruguay tak boleh nak buat apa. Tapi bagi aku benda ni menarik tau, sebab last game nanti Uruguay akan berhadapan dengan Ghana. Macam kita tahu 2010 dulu perbuatan Uruguay telah membuatkan Ghana ni tersingkir daripada Piala Dunia. Dan mana kita tahu mungkin Ghana nak singkirkan Uruguay daripada Piala Dunia, daripada group stage. So benda tu akan menarik lah. Kita akan tengok perlawanan terakhir nanti macam mana. So itulah video kali ini. Dan next video kita akan sembang sikit pasal Nkunku yang baru berpindah ke Chelsea, yang dah confirm dah berpindah ke Chelsea, yang dah ada agreement. Dan juga kita akan pilih best 11 match week kedua untuk Piala Dunia kali ini. Dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.